Kita sambung balik dengan kategori ataupun haiwan vertebrata bagi contoh ikan. Okey, so ikan awak tengok, ikan ada ciri-ciri sepunya iaitu poikiloterma. Apa maksud poikiloterma ni? Okey, so poikiloterma ni adalah haiwan yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah. So kalau awak tengok info sains dekat sebelah tu suhu badan yang berubah-ubah, maksudnya dekat sini dia duduk dalam air, suhu badan dia kena ikut persekitaran. Duduk dalam air so sejuk. So dalam erti kata lain, poikiloterma ni adalah kategori bagi haiwan yang berdarah sejuk. Okey, so ciri dia lain, dia ada badan sisik keras yang berlendir, ada sirip, ada ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. So kita ada 6 ciri-ciri bagi ikan. Apa saja contoh ikan yang mempunyai 6 ciri ni kita boleh kelaskan sebagai kategori ikan. Kita ada contoh dalam buku, ikan badut ataupun nemo, ikan kerapu, belut, contoh lain ikan pari. So itu adalah kategori ikan. Okey, paus adalah kategori ikan ataupun tidak? So tengok, kalau ikan tu ikan yang bertelur, so dia adalah kategori bagi ikan. Tapi bagi paus adalah haiwan yang beranak. So dia bukan tergolong dalam kategori ikan. Okey, dia duduk dalam kategori lain. So kita akan tengok nanti. So contoh bagi ikan adalah haiwan yang poikiloterma, bertelur, ada sirip, ada sisik dan melakukan persenyawaan luar. Okey, awak tengok dalam buku kamu ni, muka surat 9. So kita pergi muka surat 10 pula untuk haiwan yang kumpulan haiwan vertebrata yang lain iaitu amfibia. Okey, sekejap ya. Okey, bagi kategori kumpulan amfibia, kita tengok haiwan amfibia ni adalah haiwan yang mempunyai poikiloterma. Okey, poikiloterma tadi tu apa cikgu cakap tadi? Haiwan yang berdarah sejuk ataupun mempunyai suhu badan yang ikut persekitaran. Okey, haiwan amfibia ni dia boleh hidup di darat dan juga di air. Kita ada suhu badan diliputi kulit yang lembap. Kita ada bernafas melalui insang kalau anak dia lah. Kalau ada amfibia yang dewasa, dia bernafas melalui paru dan kulit yang lembap. Okey, so amfibia ni dia menghasilkan telur yang berlendir tapi dia tak ada cengkerang. Telur yang berlendir dan tidak bercengkerang. So haiwan amfibia sama juga macam kategori ikan, dia melakukan persenyawaan luar. So ini contoh bagi haiwan amfibia, haiwan yang duduk di darat dan juga di air. Kita ada katak, kita ada salamander, kita ada kodok. Okey, itu 3 contoh bagi amfibia. Okey, kemudian kita tengok pula contoh bagi haiwan reptilia. So reptilia adalah haiwan yang ada ciri-ciri yang berikut, iaitu poikiloterma. Apa dia poikiloterma? Haiwan yang berdarah sejuk ataupun suhu badan dia berubah ikut suhu persekitaran. Kemudian dia ada telur yang bercengkerang. Okey, kalau tadi amfibia dia ada telur juga tapi telur dia tidak bercengkerang. Tapi kalau reptilia, dia telur yang bercengkerang, dia bernafas melalui paru, dia bersisik dan ada kulit yang keras. So kena ingat kat sini, ini ada kulit yang keras. Reptilia mesti sisik dan kulit yang keras. Okey, tapi reptilia dia melakukan persenyawaan luar. Hanya amfibia dan juga ikan sahaja yang melakukan persenyawaan luar. Kalau reptilia dia melakukan persenyawaan dalam. Dia sama dengan kategori haiwan yang lain, kumpulan haiwan yang lain. Okey, so contoh kat sini kita ada iguana, kita ada buaya, kita ada ular, kita ada penyu. Okey, itu bagi contoh bagi reptilia. Okey, kemudian kita tengok pula contoh bagi kategori burung. Okey, untuk burung dia ada ciri-ciri dia iaitu homoeterma. Okey, apa pula homoeterma? Kita belajar poikiloterma. Ini homoeterma pula. Homoeterma ni adalah, awak tengok info sains dalam buku teks kamu muka surat 9 yang tadi tu. So homoeterma ni adalah haiwan yang suhu badan dia malar, itu tetap. Dia tak dipengaruhi langsung oleh suhu persekitaran. Suhu yang tetap, dalam arti kata yang lain, homoeterma ni adalah haiwan yang berdarah panas. Okey, homoeterma darah panas, poikiloterma darah sejuk. Ingat So burung adalah kumpulan homoeterma. So badan dia diliputi bulu pelepah,
untuk kekalkan suhu badan dia. Dia bernafas melalui paru, dia ada sayap ataupun kepok. Kemudian dia ada sepasang kaki yang bersisik. Kemudian dia melakukan persenyawan dalam dan menghasilkan telur yang ada cengkerang. Okey, hanya yang telur yang tak bercengkerang hanya amfibia saja. Okey. So, ingat, kalau telur yang bercengkerang keras, burung reptilia pun bercengkerang keras. Okey. So, kategori burung ni mesti dia ada sayap ataupun kepok. Mesti ada bulu pelepah dan dia bernafas melalui paru. Semua tu kita panggil sebagai haiwan yang kita dikelaskan sebagai kategori burung. Contohnya kita ada burung raja udang, kita ada burung hantu, okey. Itik, ayam, itu adalah kategori burung. Kenapa ayam itik kategori burung? Sebab dia ada bulu pelepah. Dia bernafas melalui paru. Dia ada sepasang kaki yang bersisik. Sebab dia memenuhi ciri-ciri burung, so kita kelaskan ayam itik sebagai kategori burung. Okey, kita tengok kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan mamalia. Okey, mamalia. Mamalia adalah haiwan yang bernafas melalui paru. Dia adalah kumpulan Homoeoterma ataupun Homoeoterma ni berdarah panas. Badan diliputi oleh bulu dan rambut, melakukan persenyawaan dalam dan dia melahir dan menyusukan anak. So, bila dia lahirkan anak, dia ada kelenjar susu untuk dia susukan anak. Contohnya kita ada kelawar, zirafah, gajah, singa. Contoh lain yang ada dekat dengan kamu. So, kucing, anjing, kuda. So, semua tu adalah kategori bagi mamalia. Kenapa mamalia? Sebab dia adalah Homoeoterma, dia bernafas melalui paru, dia melakukan persenyawaan dalam dan dia melahirkan anak. Okey, so itu sedikit tentang pengkelasan bagi haiwan. Okey, so cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang balik. Kita boleh kelaskan haiwan kepada dua kategori, iaitu haiwan invertebrata dan juga haiwan vertebrata. Okey, kalau haiwan invertebrata, haiwan yang tak ada langsung tulang belakang. Kalau vertebrata, haiwan yang ada tulang belakang. Dia ada 5 kumpulan, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan juga burung. So, cikgu rasa awak pun dah belajar masa awak di sekolah rendah. Hanya flashback balik, nak ingatkan balik apa yang awak dah belajar. Okey, so untuk hari ni tugas kamu, awak salin balik nota yang ada dalam buku teks. Okey, kalau gambar, cikgu saya nak lukis gambar pun boleh, awak nak photostat gambar yang ada pun boleh. Kita pulang kepada kamu. Okey, so nota ni awak salin balik untuk awak lebih faham, kan, untuk pengkelasan haiwan hari ni kita belajar. So, muka surat 7 sehingga muka surat 12. Muka surat 11. Okey. So, cikgu banyaknya cikgu nak salin, takkan hari nak siap. Okey, kita bagi masa sampai hari Jumaat. Maksudnya kalau awak dah siap, awak tolong PM cikgu, tunjukkan hasil kerja kamu. Okey, selain daripada nota ni, cikgu akan bagi sedikit latihan untuk kamu. Okey, so harapnya awak faham tentang apa yang kita belajar hari ni, iaitu kita boleh kelaskan haiwan kepada ciri-ciri sepunya dia. Okey. So, kita akan buat sedikit latihan nanti. Okey, terima kasih kerana mendengar. Stay tune, stay safe, stay at home. Okey, Assalamualaikum.